Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Fadlan bin Abdul Hamid, nama matrik D1931245. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Islam mengangkat martabat wanita. Pada hadirin sekalian, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Islam diturunkan bagi menyempurnakan akhlak dan akidah manusia, serta menjadi panduan supaya hidup lebih tenang dan tenteram. Namun demikian, mengapa isu martabat wanita harus dititik beratkan oleh masyarakat? Kerana sebelum kehadiran Islam, wanita dipandang hina oleh setiap masyarakat. Bayi-bayi wanita, bayi-bayi perempuan ditanam hidup-hidup seolah mereka tidak berhak untuk meneruskan hidup. Allah SWT berfirman yang bermaksud dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari, iaitu kerana menanggung duka cita, sedangkan ia menahan perasaan marahnya di dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan. Apabila ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanam hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah, sesungguhnya jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Oleh itu, Islam hadir untuk membawa perubahan kepada masyarakat terhadap pelbagai aspek kehidupan, termasuklah martabat wanita. Oleh itu, seharusnya kita mengambil iktibar terhadap sejarah yang berlaku pada zaman dahulu dan mensyukuri bahawa zaman kegelapan itu tidak lagi kembali. Selain itu, wanita diciptakan sebagai pasangan buat lelaki. Ini dinyatakan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Hujurat ayat 13. Contohnya, pada zaman dahulu, wanita dianggap sebagai objek bagi masyarakat, terutamanya bagi kaum lelaki, untuk melepaskan hawa nafsu tanpa perkahwinan. Akhir sekali, Islam membuktikan bahawa wanita boleh berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki dan memberi kebaikan kepada masyarakat dalam pelbagai cara. Contohnya, wanita Malaysia pertama yang mengharumkan nama negara kita kerana dilantik sebagai ketua projek NASA, iaitu Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim. Hal demikian dikatakan kerana pada zaman jahiliah, wanita tidak diberikan sebarang peluang untuk berada di mana-mana jawatan kerana masyarakat menyangka kelebihan seseorang manusia hanya terletak pada lelaki. Oleh itu, kita sebagai masyarakat muslimin mahupun kita hendak sentiasa menghargai martabat wanita kerana peristiwa dahulu mengajar bahawa erti kehidupan kepada wanita di zaman itu sangatlah kejam dan tidak bermoral. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.